إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selawat tafrijah na, selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sahabat-sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi puja dan syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan Allah, atas jemputan Allah. Pagi ni Allah panggil lagi kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jemput lagi kita. Terima kasih ya Allah. Dalam suasana yang berbeza, yakni kita masih lagi dalam suasana Aidil Fitri. Satu bulan yang dinamakan Aid ini adalah bulan kembali. Kita kembali kepada fitrah. Sebab apa Aid itu maksud kembali? Kita ni banyak dosa. Kita hadir ke dunia ini tanpa dosa. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala membawa macam-macam dosa dan pahala. Dan Allah Ta'ala bagi kepada kita Isra. Setahun ada 2 kali hari Aid. Iaitu untuk kembali kepada fitrah. Sucikan dosa. Ini kita bermaaf-maafan. Bahkan kita orang Islam ini bukan bermaaf-maafan hanya pada hari raya. Tetapi untuk setiap masa. Saling memaafkan sesama kita. Kalau orang buat jahat dekat kita pun kita maafkan. Tambahlah orang buat baik pada kita, kita doakan. Alhamdulillah. Terima kasih tak terlewat rasanya untuk saya terus mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin untuk sekalian ukhuwah muslimah yang ada di hadapan saya juga yang berada di dalam alam maya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati Ramadan kita yang lalu dan memberkati serta merahmati hidup kita hari ini hingga sampai kepada ayat yang terakhir. InsyaAllah dalam kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ni, kita akan sama-sama mempelajari sambungan hadis Matan Arba'in ataupun Matan Nawawi, yang mana kita akan sambung hadis yang ke-24. Hadis ini panjang lah. Panjang daripada hadis-hadis yang lain. Biasanya Matan Arba'in ni hadis dia pendek-pendek saja. Tapi hari ni dia bagi panjang. Walau panjang macam mana pun, kita raikan dengan membaca dia. Sebab kita nak ambil keberkatan dalam hadis tersebut. Okey, kita baca sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzaril Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i' man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar
Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lam tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kalu ala taqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalik fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kalu ala afjar qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahid mas'alatahu ma naqasa dhalik mimma indi illa kama yanqusul miqyat idza udkhila al-bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma luwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahul Muslim. Panjang hadis ni tau, tapi sedap sangat dah. Sedap sangat bacaan dia. Kita tengok hadis ni dah. Hadis Sumatan Arba'in ini diambil cerita, diambil riwayat ataupun didengar cerita daripada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa dia Abi Dzar Al-Ghifari ini? Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada suku Ghifar. Nah, dia datang daripada suku Ghifar. Dia di antara sahabat yang awal memeluk Islam di tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang mana Abi Dzar Al-Ghifari ini, dia bukan penduduk tetap di Mekah. Tapi dia orang yang berdagang. Maksud dia, dia orang yang bawa barang dagangan pergi berniaga di kota Mekah. Di antara teman-teman perniagaan, kalau kita kata sahabat-sahabat dalam perniagaan ni, termasuklah sahabat yang berjaya, iaitu yang disebutkan dengan nama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal adalah di antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kira Abu Dzar Al-Ghifari dia berkawan baik dengan Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal ni satu nama yang paling masyhur sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dia sebagai satu gelaran lagi, iaitu Abu Hakam. Sedangkan nama sebenarnya ialah Amru bin Hisham. Dia kawan baik sangat-sangat dengan Abu Jahal. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ni mai daripada suku Ghifar. Orang Mekah akan pergi ambil barang dagangan kepada suku Ghifar, bawa balik mai.
berniaga di Mekah. Kira suku Ghifar ini pembekal ataupun kita panggil pemborong. Ha? Banyak kalau kata nak ambil bahan, pergilah kepada suku Ghifar. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal dengan sebab dia suka mengembara, dia berdagang secara solo. Lone Ranger. Nah, solo, seorang-seorang dia. Ditemani oleh beberapa ekor unta yang membawa barang dagangan. Dia tak suka berkawan ramai-ramai, berjalan berombongan-rombongan. Dia tak suka sebab dia jenis yang tak suka menanti orang. Dia tak suka tunggu orang dan dia tak suka orang tunggu dia. Ada kan jenis manusia macam tu? Dia tak suka tunggu orang, dia tak suka orang tunggu dia. Jadi dia lebih suka pergi seorang-seorang. Kalau dia tunggu orang pun dia rasa rimah. Kalau orang tunggu dia pun dia rasa rimah. Jadi dia keputusannya dia tak makan dengan orang. Dia tak mau bersaing dalam perjalanan. Selalunya dia akan bersendirian ditemani oleh unta. Dia kata senang. Kalau unta tu lambat boleh pukul, boleh marah. Tapi kalau orang lambat, takkan kita nak pukul. Kan? Takkan kita nak marah. Habis sangat muncul orang jalan pun 2-3 inci. Tunggu lama tak siap-siap. Ada kan jenis manusia yang jenis bersiap Allahu Akbar. Kita kata dekat dia saat lagi. Lepas lohok kita pergi nak 3 baru keluar. Kita ni Zohor ni semayang pakai baju siap-siap dah. Punya nak terpi sangat-sangat dah. Semayang Zohor ni pakai baju siap-siap dah. Kita kata kat dia, lepas Zohor kita pergi terus dah. Kita pergi sampai dia baru duk siap. Dah siap tu subhanallah. Lama sungguh. Kita yang menanti ni, kalau kata pakai celak pun cayak turun dah. Kalau kata pakai maskara pun, dia runtuh turun dah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ni dia punya perangai, dia tak suka menanti orang dan dia tak suka dinanti. Maka dia bergerak secara solo. Dia akan bawa banyak barang dagangan ditemani oleh beberapa ekor unta dia dalam suasana yang sunyi. Dia mai ke Mekah. Bila dia sampai ke Mekah, satu hari dia mendengar di antara cakap-cakap orang di pasar Mekah ni, kata seorang laki-laki yang bernama Muhammad tiba-tiba keluar mengaku dirinya sebagai Rasul. Dia nak makan kuih raya. Okey. Bila mana dia mengaku dirinya itu sebagai Rasul dalam usia yang kita kata 40 tahun. Jadi menjadi pertikaian. Mereka kata awak yang tak habaq masa umur awal-awal lagi. Suruh dia mengaku kata dia Rasul. Pasal apa dia nak mengaku jadi Rasul ketika mana usia 40 tahun. Walhal ketika tu baru Allah Ta'ala lantik. Baru Allah Ta'ala melantik dia menjadi Rasul. Jadi dia tanya, orang yang pertama dia nak tanya, tentu dia tanya ke sahabat baik dia. Siapa dia sahabat baik dia? Amr bin Hisham lah, Abu Jahal. Dia tanya kepada Abu Jahal, aku nak tanya hang ni, dia kata. Betul ke laki-laki yang bernama Muhammad ni Begian. Lepas tu kata Amr bin Hisham, betul. Betul. Dia keluar mengaku bahawasanya dia itu adalah utusan Allah. Satu utusan akhir zaman yang kami semua sedang tunggu. Tapi, hang percaya tak cakap dia? Kata Abu Jahal kepada Abu Dzar Al-Ghifari ni, Muhammad ni dia tak pernah pembohong, dia kata. Muhammad ni dia tak pernah pembohong. Bila Muhammad ni tak pernah pembohong, jadi kita kena percayalah, kata Abu Dzar. Dia kata, aku tak percaya dengan sebab dia datang daripada suku Bani Tamim. Kalau dia suku Bani Adi, aku terima dia. Pasal apa? Bani Adi itu suku Bani Abu Jahal. Jadi pasal dia main daripada Bani Tamim atau Bani Hashim, aku tak terima dia. Jadi aku tak lantik dia. Aku tak bayar dia. Lepas tu, kata Abu Dzar Al-Ghifari, nanti saat aku nak pergi. Dan dia jumpa lah dengan musuh Rasulullah, Abu Jahal. Kemudian dia pun ambil keputusan nak pergi cari lagi pendapat yang lain.
Sebab apa? Hati dia rasa tertarik sangat dengan peribadi seorang lelaki yang dinamakan Muhammad ni. Orang kata Abu Jahal sendiri pun kata, dia tak pernah bohong. Jadi bermakna, dakwaan dia menjadi Rasulullah itu adalah benar. Nah, kemudian, dia jumpa lah dengan seorang lelaki yang amat-amat sesuai. Iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nah, bila dia jumpa dengan Sayyidina Ali, dia tanya kepada Sayyidina Ali, adakah sekian-sekian orang macam ni? Sayyidina Ali mengakui, ya, bahkan aku di antara kanak-kanak pertama yang beriman dengannya. Lepas tu boleh tak bawa aku jumpa dia? Boleh, dia kata. Jom nak bawa pergi. Bila dia jumpa dengan baginda Nabi SAW yang ketika itu masih lagi di dalam dakwah secara sulit, bersembunyi di dalam rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, maka baginda SAW pun menyambut kedatangan Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi tanya dia, awal-awal sekali Nabi tanya dia, nak meniaga ke? Kan dia orang meniaga. Mai nak meniaga ke? Dia kata, ya, dia nak berdagang. Dia nak berdagang akidah dia yang sesat dengan akidah yang lurus. Jadi, dia nak cari akidah. Dia nak cari jalan yang lurus. Maka kata baginda SAW, inilah dia jalan kita. Jalan kebenaran, iaitu jalan beragama Islam. Lalu mengucaplah ia kalimah syahadah di hadapan baginda Nabi SAW dengan disaksikan oleh para sahabat yang lain. Termasuklah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kamu di antara kanak-kanak yang berjaya mengislamkan orang lelaki yang hebat, yang kaya raya seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Okay, kalau orang tanya, Ghifari itu apa? Ghifari ni adalah suku kaum dia. Zar tu nama dia. Pendek je nama dia. Dapat cucu esok buah nama Abu Dzar. Marah mak mereka tu. Orang buah nama panjang-panjang. Mak nak buah nama Zar saja. Z-A-R. Dan dia di antara yang paling banyak menerima doa daripada Rasulullah selepas dia wafat. Dia ditemui wafat dalam perjalanan ulang-alik berniaga. Dia mati seorang-seorang. Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia mati seorang-seorang di tengah padang pasir. Sebab tu, saya kata awal tadi, dia suka berjalan seorang. Dia mati pun seorang. Okey, kita jangan pandang pada kematian seorang-seorang. Setengah orang yang jahil di kalangan kita, sian itu, mati pun seorang. Pada pandangan kita nampak orang tu mati seorang. Sebenarnya, kita ni bila kita nak mati, Allah hantar 10 malaikat yang akan duduk dengan kita, yang membawa khabar tentang rezeki kita, yang membawa khabar tentang ajal kita, yang membuka lembaran sejarah hitam kita, sejarah putih kita, yang membaca setiap amalan kita. Kita ditemani malaikat. Walaupun kita dikelilingi oleh adik-beradik, saudara-saudara, kita tak nampak seorang pun. Kita hanya sedang berdialog dengan para malaikat. Kita bukan seorang sebenarnya. Kita bukan seorang. Kita dikelilingi oleh para malaikat. Hinggalah sampai saat nyawa kita nak diregut daripada jasad, ada malaikat yang sedang menekan. Tekan badan kita. Dia rabut, dia hantar. Bila dia hantar, dia post sampailah ke Taraqi, ke Kerengkung. Maka menantilah malaikat yang unggul, iaitu malaikat Israel, terus sentap nyawa. Ramai yang dihantar kepada kita. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini wafat secara bersendirian, ditemani oleh unta dan barang dagangannya. Ditemui di sisi unta dan barang dagangannya, satu wasiat. Dia hibahkan harta dia. Kiranya aku didapati mati, maka segala barang dagangan yang ada ini, aku bagi kepada perjuangan Islam. Iaitu perjuangan Nabi SAW. Nabi ni, bila nampak saja
pedagang yang berjalan seorang-seorang di tengah padang pasir, Nabi terus doa. Ya Allah rahmatilah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Allah rahmatilah dia. Kasihilah dia. Sayangilah. Dia di antara sahabat. Walaupun dah lama wafat. Nabi bila pandang orang seorang-seorang berjalan di tengah padang pasir. Nabi terus berdoa untuk dia. Macam kita. Kan kalau kita tengok kelibat dia tu. Amboi macam sekian-sekian orang. Terus kita teringat kan kat dia. Nah, Nabi ni macam tu. Bila dia teringat kat Abu Dzar Al-Ghifari, dia terus berdoa untuk Abu Dzar. Sebab Abu Dzar di antara individu yang paling banyak melabur dalam perjuangan Islam. Okey, itu tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Apa dia nak cerita dekat kita ni? Dia kata hadis ini diriwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jalla. Hadis kita ini hadis Qudsi. Sebab tu dia tak main kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata. Sebaliknya dia terus main daripada Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Nabi kata apa? Tuhanku. Tuhanku telah berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni ada 3 nama lah. Hadis Rabbani pun dia. Hadis Ilahi pun dia. Hadis Qudsi ada 3 nama, saya ulang. Hadis Qudsi, hadis Rabbani, hadis Ilahi. Itu nama dia. Kenapa? Kerana sesungguhnya hadis Qudsi ini datang daripada kalam Rasulullah tapi ilham daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita baca tadi, dia punya kalam sedap sangat. Matan dia sedap sangat. Sebab dia kalamullah. Dia kalamullah. Baik, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita di sini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku. Yang kita dok baca tadi, ya ibadi. Allah panggil kita Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku. Yang dimasukkan di sini hamba-hambaku ni, semua. Okey? Sama ada lelaki atau perempuan, Muslim atau kafir. Kita semua adalah hamba Allah. Allah Ta'ala tak sebut sini, ya ayyuhal mu'minin, tak. Ya ayyuhal ladhina amanu, tak. Ya ayyuhan nas, tak. Tapi Allah Ta'ala sebut, ya ibadi. Bermaksud yang ibadi ni, tak kira lapisan yang bernama manusia, itu adalah hamba Allah. Jadi Allah seru. Ayat yang akan kita baca ni adalah satu ayat yang Allah Ta'ala tujukan terus untuk kita. Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atasku dan aku menjadikannya juga satu pengharaman atas kamu sekalian. Ni Allah Ta'ala nak cerita. Awal-awal sekali Allah Ta'ala cerita sifat dia. Sifat Allah Ta'ala ini, kata Allah, aku haramkan ke atas diri aku ini bersifat zalim. Allah Ta'ala tak pernah zalim dekat kita. Kita yang sedang menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita tengok di antara pengakuan-pengakuan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Nabi Adam alaihi salam pernah melafazkan satu lafaz zalim kepada Allah, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu lafaz dia mengaku diri dia zalim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, oleh itu ampunilah dosa kami. Jikalau engkau tidak mengampuni dan merahmati diri kami ini, nescaya jadilah kami orang yang rugi. Berapa lama dia baca tu? Istighfar Nabi Allah Adam. 40 tahun. Bukan 4 hari. Bukan 4 jam. Bukan 4 minggu. 40 tahun. Lafaz istighfar Rabbana zalamna tu. Itulah lafaz sehingga menghasilkan air mata yang manis. Air mata taubat Nabi Allah Adam. Lama tu. Hanya kerana
makan buah khuldi saja. 40 tahun menangis, mengaku dia zalim. Kalau dia tak bersifat zalim, nescaya Allah Ta'ala tak keluarkan dia daripada syurga. Macam tu juga kita. Bila kita buat dosa, kita telah buat zalim pada diri kita. Kalau kita tak buat dosa, nescaya kita takkan jatuh kepada neraka. Kita sedang menzalimi diri kita. Kemudian ada satu lagi. Lafaz zalim yang dilafazkan oleh Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ikut Nabi yang kedua dulu, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam, yang selalu kita bawa pada sujud yang terakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah di kalangan hamba yang zalim. Itu kekasih-kekasih Allah tu. Nah, kemudian Rasulullah pernah berpesan kepada seorang sahabat yang paling Rasulullah sayang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, di antara sahabat-sahabat aku, hanglah yang paling aku sayang. Hanglah yang paling aku sayang. Nombor 1. Paling Nabi sayang. Oleh kerana kasih dan sayang aku kepada engkau melebihi kasih aku kepada yang lain-lain, maka aku wasiatkan kepadamu satu ayat. Di dalam setiap akhir solatmu, tak kira Rasulullah ni dia tak letak secara khusus akhir solat ni, adakah semasa duduk tahiyat akhir, adakah ketika sujud akhir, adakah ketika selepas membaca tahiyat akhir. Nah, dia tak khususkan tempat-tempat mana, tapi dia kata dalam mana-mana akhir solat kamu. Maksudnya tempat yang mana satulah. Nah, mungkin tahiyat yang terakhir. Nah, maka bacalah ayat ni, dia kata jangan tingkai. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala pandang kepada pengakuan zalim kita pada diri kita untuk Allah ampunkan dosa kita. Nah, apa dia yang dia tinggalkan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Saya pernah bagi dah ayat ni. Saya pernah bagi dah doa ni. Saya ingat ramai dah yang beramal. Nah? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Bagi dah kan? Bagi ke tak lagi? Bagi dah. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li innahu maghfiratan min indik. Warhamni. Warhamni. Wa innahu rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi rahmat. Okey. Yang ni Rasulullah pesan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan tinggal. Tak kira sembahyang tu, sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Baik. Maka sahabat-sahabat ni cari, tang mana nak letak kalam ni? Letak pada sujud yang akhir. Dan ada juga sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab, diambil kalam ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Diambil kalam ni tak dia letak kat mana? Dia letak pada tahiyat akhir. Selepas perkataan fil alamin innaka hamidum majid. Itu amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Kita ni yang bukan sahabat, yang bukan kekasih, yang bukan awliya ni, nak letak kat mana? Letak pada sujud akhir. Nah, letak pada sujud akhir. Kerana apa? Kerana pada tahiyat akhir kita nak letak permohonan doa yang Rasulullah kata, jangan tinggal. Jangan kamu bagi salam sebelum kamu mohon agar dilindungi daripada fitnah Dajjal. Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa min syarri fitnati masihid dajjal. Wa min fitnati mahya wal mamat. Ataupun ada lagi yang lain-lain. Tapi bunyi dia hampir sama. Boleh. Nah, dia tidak ada satu riwayat yang sahih. Surah kata macam ni. Cuma Nabi pesan,
Sebelum bagi salam, minta doa ke Allah. Kalau tak boleh hafal dalam bahasa Arab, cakap dalam bahasa Melayu. Tapi jangan lafaz di mulut. Lintaskan di hati. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab neraka jahanam. Aku minta lindung daripada azab kubur. Aku minta lindung daripada fitnah dajjal. Aku minta lindung daripada fitnah ketika mana hidup dan mati. Itu kalau kata tak boleh hafal bahasa Arabnya, baca Melayu. Tapi lintaskan di hati. Yang ni Nabi pesan, sebelum bagi salam. Sebab tu kita umat mutakhirin ini akan mengambil wasiat Nabi kepada kekasih yang disayangi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, kita ambil itu kita letak pada sujud yang akhir. Tapi banyak nak kena hafal no. Kami dah tua, ustazah mana nak boleh hafal? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Nah, boleh dengan secara kita lazimkan. Okey, itu cerita pasal zalim. Itu cerita pasal zalim. Yang zalim ni kita. Kadang-kadang, kita ni kan ada mood. Ataupun kita panggil dalam satu istilah, kita ni ada angin. Kadang mood kita okey. Hang buat apa pun aku tak marah. Kadang hari mood tak okey ni, dia kena sikit kena calik dengan masalah, dia nak bebai. Tak boleh silap sikit. Macam makan tebuan tu. Ha? Jangan nak marah je. Ni pasal apa? Aku tanya je kot. Tu zalim tu sebenarnya. Ha? Sebenarnya dia zalim. Ha. Masa tu kalau kata angkat pinggan, angkat besen pun, hempuk-hempuk saja. Berjalan pun, bunyi. Susrah. Tu angin dia. Sebenarnya dia sedang melakukan perkara zalim. Zalim ni, pada diri dia. Nah, sebab dia sedang menyakiti hati orang yang menyaksikan perbuatan dia tu. Tu bebai kat aku lah tu. Kata kawan ni habis parti. Pasal aku tegur dia sikit je bebai kat aku. Bahkan bukan di situ, dia mungkin bawa sampai ke rumah. Kalau ada rumah, siapa yang mula-mula sekali dapat ke dia, nasib engkau lah. Ha? Kalau suami dia akan dulu, hang lah. Ya. Nah, tak lepas, mungkin lepas ke anak, mungkin lepas ke cucu. Habis sangat pun, tinggal mangkuk. Nah, itu zalim tu. Itu perbuatan zalim. Kita sedang menzalimi. Kita bukan zalimi orang, kita zalimi diri kita sendiri. Kata Allah, aku ni mengharamkan ke atas diri aku untuk bersifat zalim. Allah Ta'ala tak pernah menzalimi kita. Habis yang duk masuk dalam neraka tu bukan zalim ke? Kita buat zalim, kita buat dosa, kita yang lempak diri kita dalam neraka. Nah, kita yang buat perbuatan tu. Jadi, tu yang kata, inni zalamtu nafsi. Aku yang menzalimi diri aku sendiri. Oleh kerana perbuatan dosa yang aku lakukan. Itu yang pertama Allah Ta'ala sebut. Dan kata Allah lagi dia kata, maka janganlah kamu berlaku zalim. Jangan hampa buat. Jangan hampa buat. Hindarkanlah perbuatan menzalimi diri kamu sendiri. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, kata lagi Allah, wahai hamba-hambaku, sekalian kamu adalah sesat. Kecuali mereka yang telah aku berikan petunjuk, maka mohonlah petunjuk daripadaku. Kamu semua akan aku beri petunjuk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampa ni semua sesat. Hampa ni semua sesat. Kita main-main ni cerdik dah lagi. Dah kan? Kita hadir ke muka bumi ni punya tak kerti apalah. Daripada tak kerti, kita belajar sampai kita kerti. Lepas tu, pengertian kita ataupun pengisian ilmu kita tak sama. Walaupun kita duduk di sekolah yang sama, guru yang sama, buku yang sama, tulisan yang sama, tapi cara penerimaan kita tak sama. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang, ada yang dapat pertengahan, ada yang tak dapat langsung. Betul kan? Dia pergi sekolah balik, dia pergi balik. Orang periksa tu memuncak naik pelajaran. 99%, 100%.
Nah, orang boleh susun deret A. Dia boleh susun deret E. Awak dia tak dapat belanja kan? Dia dapat belanja lagu tu juga. Nah, guru yang sama, ilmu yang sama, buku yang sama, penerimaan yang berbeza. Ni Allah Ta'ala kata, hampa ni asal-asal semua sesat. Aku yang tukang bagi petunjuk. Oleh itu, mintalah petunjuk daripada aku. Mintalah petunjuk daripada aku. Kita sebagai orang Islam yang difardukan solat sehari semalam 5 waktu, kita hari-hari minta petunjuk Allah. Waktu mana? Waktu kita baca surah Fatihah. Nah, lafaz kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lafaz ilahiyah. Kita minta pada Allah. Akan dikau ya Allah kami sembah. Akan dikau kami memohon pertolongan. Nak minta apa? Ihdina. Nak minta petunjuk. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tu Allah Ta'ala sebut ni. Minta dekat aku. Minta petunjuk dekat aku akan bagi. Awak selama ni kita tak dapat petunjuk. Seandainya kita dalam petunjuk Allah, maka fastaqim. Fastaqim maksudnya kekalkanlah. Biarlah sampai bila-bila kami atas jalan benar ni. Janganlah sampai satu masa kami diganggu gugat oleh perasaan ragu-ragu. Syak pada hukum-hukum Allah. Syak pada Al-Quran. Syak kepada kerasulan. Rasa ragu-ragu kepada keesaan Allah Ta'ala. Jadi, minta ihdinas siratal mustaqim. Ni kata Allah, hamba minta dekat aku, minta. Aku nanti bagi dekat hamba. Kalau hamba dah betul-betul atas jalan petunjuk, hamba akan terus kekal atas jalan tu. Kalau hamba dah memang orang yang dah cukup baik, maka aku akan baikkan lagi kamu. Sebab tu, bila mana Rasulullah SAW memesan kepada para sahabat, minta petunjuk daripada Allah. Kata para sahabat, selagi ada Rasulullah, kami berada di atas jalan petunjuk. Rasulullah kata, macam mana umat yang akan datang? Contoh dia kita. Kita tak ada Rasulullah dekat dengan kita. Nah, di mana kita nak cari jalan petunjuk? Kita ada Al-Quran, kita ada hadis. Inilah jalan petunjuk kita. Maka dirakamkan surah Fatihah, diletakkan di dalam setiap rakaat. Tidak. Kalau kata sembahyang tu ada 4 rakaat, berapa kali baca Fatihah? 4 kali. Berapa kali kita ulang ihdinas siratal mustaqim? 4 kali juga. Sehari semalam, 5 waktu ada berapa rakaat? 17 rakaat. Bermakna berapa kali kita ulang Fatihah? 17 kali. 17 kali kita punya minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu kalau kita sembahyang betul-betul yang wajib saja. Khamsi mafruḍah. Sembahyang 5 waktu yang difardukan. Kalau kita selang-seli dengan sunat rawatib. Ada 12 kan sunat rawatib. Kata Sayyidina Umar. Ada 12. Berapa kali? 12 kali. 12 campur dengan 17. Jadi 29. Tak serta lagi tahajudnya. Tak serta lagi duhanya. Tak serta lagi witirnya. Ulang perkataan yang sama. Memang Allah nak dengar yang ni. Allah nak kita sentiasa minta. Mintalah dalam keadaan petunjuk Allah Ta'ala. Aku nanti bagi. Allah bagi dekat kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita, kita tak akan duduk di sini. Kita tak akan buka kitab dia kalau Allah Ta'ala tak bagi. Tapi Allah bagi. Sebab tu hati kita ni meronta-ronta nak cari jalan Allah. Ketahuilah. Orang yang Allah Ta'ala bagi petunjuk, Allah akan bagi rezeki kepada dia untuk buat perkara-perkara yang baik. Dia suka nak buat benda baik. Itu rezeki petunjuk. Kalau dia rasa tak mau buat, dia rasa bagi sedekah pun meluat, sembahyang sunat pun tak larat, puasa sunat pun menyampah. Orang tu sebenarnya Allah Ta'ala sedang tarik hidayah daripada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi, nak suka, nak tambah lagi, nak perelok lagi, orang itu sedang dalam petunjuk dan rahmat Allah Ta'ala. Kata Allah minta dekat aku. Kita minta, hari-hari kita minta. Itu tak cerita lagi dengan Fatihah kita sebelum baca Al-Quran kan.
tanpa pernah jemu. Sebab itulah Fatihah itu digelar dengan nama Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Okey, seterusnya kata Allah lagi kepada kita. Wahai hamba-hambaku, sekalian kamu adalah lapar. Kecuali mereka yang telah kuberi makan kepadanya. Maka mohonlah makanan daripadaku, akan kuberi makan kepada kamu. Kata Allah, hampa ni semua lapar. Sungguh, kita mengaku, kalau Allah Ta'ala tak bagi makan, kita tak boleh makan. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak, rezeki ni makanan lah yang banyak. Tapi Allah Ta'ala tak hadirkan selera nak makan. Rasa nak makan. Boleh makan tak? Perut tu punya lapar. Lapar sangat. Keinginan ada. Seleranya tiada. Ha? Mailah macam-macam jenis makanan. Tapi keinginan tu teringin nak makan. Mai masuk semulut, nak termuntah keluar balik. Atau nak bau pun tak boleh. Kata Allah, hampa sebenarnya lapar. Aku yang tukang bagi. Minta dekat aku bagi. Okay, saya nak cerita tentang seorang lelaki ni. Nak cerita pasal lapar ni. Dia seorang lelaki yang fakir, miskin. Satu hari, dia jumpa dengan seorang tabi'in. Tabi'in ni yang lahir selepas Rasulullah wafat. Yang sempat berguru dengan sahabat Rasulullah. Tak disebutkan nama dia, hanya riwayat saja. Dia satu hari dia mengadu bila datang musim raya kurban. Raya kurban ni biasanya di kalangan orang-orang Arab, mereka akan jadi satu kewajipan untuk melakukan ibadah kurban. Mereka akan menabung untuk nak melakukan ibadah kurban. Laki-laki ni ceritanya dia macam itulah, macam kita hari ni kita main kut kan. Bayar ansuran sebulan 50. Himpun-himpun. Mai sampai waktu dia, kita bawa keluar dia tu, kita pergi cari setumpuk daging untuk kita. Sepanggu kita kata. Ekor lembu kita share 7 orang. Di kalangan orang Arab adalah menjadi kewajipan. Walhal ibadah korban ini sunat muakkad. Tapi dia jadi wajib sebab apa? Sunat yang dituntut mereka mewajibkan. Cuma kita orang Malaysia ni ringan sikit. Duk tunggu mampu. Sampai bila tak mampu. Kena berusaha untuk dapatkan kemampuan tu. Kena usaha. Jadi kalau kata kita mampu bayar estro sebulan 100 lebih, takkan tak mampu nak mengikut sebulan 50. Untuk nak tunaikan sunat muakkad Rasulullah ni. Jadi seorang laki-laki ni dia macam itulah. Dia pun menabung. Sampai pada waktunya, kira-kira lebih kurang duit dia nak pi lah. Dia nak pi buat korban. Dengan nilai wang yang dia himpun tu, dia boleh pi beli seekor kambing. Tapi kambing tu kecil. Tak besar. Kalau mau besar, lagi mahal. Kan lah ni sekok lembu pi sampai 7-8 ribu . Saya puji Puak Bangla. Kan saya suka kat Bangla nak cerita. Puak Bangla dia pun takkan korban kalau lembu tu tak 7-8 ribu . Sampai 9 ribu dia sangkut. Sebab dia nak betul-betul besar. Itu persembahan korban daripada mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni nak cari lagi murah. Punya berkira. Kan? Waktu main-main lembu tu kemerih. Halal lembu. Halus. Padahal dengan duit yang bagi. Padahal dengan duit yang bagi. Korban di India. Katanya 250 aja. Murah aja. Pergi tengoklah. Besar-besar beting India. Sana. Halus je. Lepas tu dia lorat. Alah, besar tu. Yang amal besar tu, duit hang pun banyak tu. Keluarlah banyak tu. Kan? Kalau anak elok, abang keluarlah lebih sikit. Jadi cerita lelaki-lelaki ni pun macam tu lah. Dia dapatlah kecil. Dia dapat kecil. Dia kata,
Dia balik mai kepada isteri dia. So dia kata, kecil abang tu. Kecil. Tak boleh ke dapat besar sikit? Dapat dah lah. Dia kata, duit kita pun banyak tu je. Dia kata. Jadi pergi cari orang lah, kita sembelih ramai-ramai. Kan pagi raya tu. Sembelih ramai-ramai, kita sembelih. Lepas tu, dia pun bawa lah. Bawa kambing. Pakai hambak lalu tu. Kambing ni dia perangai dia ketegang. Nah? Dia tahu lah Nabi sembelih dia. Dia belah lari. Kambing tu lari, dia ni hambat kambing dia. Lari-lari masuk dalam rumah seorang. Dia masuk dalam rumah seorang tu, dia pun serbu masuk. Dia serbu masuk, dia nampak ada seorang perempuan. Pertengahan umur. Sedang riba seorang anak. Duduk tidur di atas riba dia. Nah? Perempuan tu terkejut tengok dia. Cepat-cepat perempuan tu tutup hijab badan dia. Dia kata, aku tak bermaksud nak ceroboh masuk rumah hang, dia kata. Ada suami tak? Perempuan tu kata, tak ada. Dia kata, suami aku dah meninggal. Ada orang lelaki lain tak dalam rumah ni? Dia kata, ada anak lelaki aku yang sulung, tapi baru umur 8 tahun. Dia ada lagi anak kecil-kecil. Anak-anak yatim lah. Tak ada. Tak ada bapa. Lepas tu, tanya lelaki-lelaki ni jadi, dah aku ni nak mai cari kambing aku terlepas masuk dalam ni. Kau nampak dah masuk dalam rumah orang. Inilah dialog lebih kurang sesuatu nak. Lepas tu kata perempuan tu, ya aku nampak. Dia ada di dapur rumah aku. Lepas tu dia ni pun pergi. Dia tarik tak mau berjalan. Kambing kalau dia berat, dia bubuh. Berat dia dengan kaki dia, memang dia tak jalan. Apa kata perempuan ni? Wahai lelaki, ya rojul. Dia kata, wahai lelaki. Dia kata, anak-anak aku ni lapar sangat. Dia kata, boleh tak hang tinggalkan kambing yang kecil ni untuk kami makan? Kami dah beberapa hari tak dapat makan apa pun. Sedangkan pagi ni pagi raya. Allahu Akbar. Nah, apa rasa hati dia? Kesian sangat nah. Tapi dia ni menabung dah setahun lah. Kan setahun dah dia menabung. Nak buat korban. Tiba-tiba kambing tu pergi masuk dalam perempuan tu. Dan kata perempuan tu, kalau lah hang boleh bagi kambing dekat kami yang ni, bolehlah pagi ni kami makan dia. Untuk santapan kami pada pagi Aidil Adha. Dia pun fikir-fikir, dia kata kambing ni takkan masuk dalam rumah perempuan tu kalau Allah tak dorong. Tidak. Allah yang dorongkan dalam banyak-banyak rumah. Di pekan ni pasal apa dia pilih rumah perempuan tu? Sebab Allah tahu dia pasti sedang lapar. Tak ada apa nak makan. Lepas tu, apalah dia kata. Apalah. Ambil lah. Ambil lah. Sebab tu yang nak cerita dah hadis ni, nak bagi makan orang lapar. Dia pun balik dalam keadaan lesu. Balik. Bermakna berlalu dah. 10 Zulhijjah kan hari mula kita korbankan. Tak ada hari tasyrik kan. 3 lagi kan. Untuk melakukan korban. Dia balik pergi kat isteri ni duk tunggulah. Bawa balik main daging baru lah. Dia pun cerita macam ni. Dia kata, itu bukan rezeki kita. Dia kata. Jadi tak apalah abang. Dia kata di pelabuhan. Ada orang baru bawa naik. Kambing. Kibas. Unta. Lembu. Dia kata cuba abang pergi tengok kat situ. Di situ dia memerlukan orang yang kerja. Untuk nak pindahkan binatang ternakan yang dia bawa dengan kapal tu. Ke darat. Jadi siapa yang buat kerja tu. Akan dapat upah sekok kambing. Dia pun pergi lah. Pergi hari kedua tu dia pergi. Dia orang pertama yang sampai. Dia sampai-sampai dia nak minta kerja, dia malu. Dia malu. Lepas tu, ketua, kita kata kapten kapal lah. Turun tanya. Apa hajat hang? Dia nak abang, dia nak kerja, dia malu. Dia kata, aku main nak beli kambing. Aku main nak beli kambing, dia kata. Tanya hang pilih yang mana? Dia pun belagak, tak belagak, tak belagak. Aku nak yang paling besar tu. Aku nak yang paling besar tu, bukan main. Yang tak ada apa tu, pilih yang paling besar.
Dia dah fikir lagi ni, aku kerja sekejap lagi aku bayar. Itu dana yang paling besar. Itu pun pilih ambil. Dia tak faham pilih ambil. Dia kata kalau boleh buat turun dia yang paling besar tu. Dia pun susah payah buat turun lah. Yang paling besar tu. Kata kapten kapal tu tadi, kami ni, waktu mula-mula buat naik kambing di atas bahtera, di atas perahu ni, Tuan punya kambing dah pesan dah. Kambing yang paling besar ini hadiahkan kepada pembeli yang pertama. Hadiahkan, jangan ambil duit. Allahu Akbar. Tu Allah Ta'ala kata, hampa ni semua lapar. Aku yang bagi makan. Dia apa? Dia terus sujud syukur. Dia sujud syukur kepada Allah. Benar janji Allah. Dia bagi kecil je kat perempuan tu kan. Dia dapat mai apa kali ganda yang dia perolehi. Dia ambil, dia kata betul tak madu ni? Dia pun buat lah seluk poket ni. Ni betul tak madu ni? Ambil dia tepuk-tepuk. Sama. Kami nak bagi saja. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya. Allah lah yang bagi kita makan. Bukan kita punya apa yang kita ada lah ni. No? Satu pun bukan kita punya. Kita dah bawa aja benda ni sebenarnya. Duit kalau ada dalam bank pun atas nama kita saja. Tapi bukan kita punya. Allah yang punya. Lagi tak masuk dalam perut. Semua dia punya. Tapi kalau dia nak bagi kat kita, tu rezeki kita. Walaupun di atas tu dah tulis nama kita dah. Bukan kita punya. Tengok kaya. Allah kaya kan? Allah bagi dia punya seronok lah. Singgah pergi rumah tunjuk lagi besar kita dapat. Peri lagi. Alhamdulillah. Ni nak abang. Bergantunglah dengan Allah. Kita ni kadang-kadang kita punya tawakal tu sikit sangat. Nipis sangat. Ni tawakal paling tinggi ni. Kemudian apa lagi? Kata Allah. Wahai hambaku. Sekalian kamu adalah telanjang. Tu dia Allah kata kat kita. Hampa ni sebenarnya telanjang. Betul tak telanjang? Ada tak yang lahir-lahir main pakai siap dah baju kebarung ke? Kebaya ke? Jubah ke? Ada tak? Kita main mula-mula. Kita keluar daripada rahim ibu kita. Satu orang benang pun tak ada kat kita. Tidak? Kita semua bertelanjang. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mereka yang telah kuberikan pakaian. Orang yang Allah Ta'ala bagi pakaian. Kita. Allah bagi rezekikan kepada kita. Kita mampu untuk memiliki pakaian. Maka kita pakai. Dan ada yang Allah Ta'ala tak rezekikan dia untuk berpakaian. Dia pakai baju. Tapi tak cukup sifat. Ketat. Tak cukup kain. Koyak terbelah sana. Terbelah sini. Terkeluar isi dia kot sana. Terkeluar kulit dia kot sini. Dia tak direzekikan. Sebab dia tak minta ke Allah untuk nak berpakaian. Allah kata minta dekat aku. Okey. Sebenarnya kita ada doa pakai baju. No? Baik, saya terjemahkan doa ini dalam bahasa Melayu. Ya Allah, jadikanlah pakaian ini. Setiap kali kita nak sarung baju nak. Duduk tau. Jangan berdiri. Pakai selok pun duduk dah. Lepas tu kan nak angkat dia di punggung tu kena bangkit berdiri lah. Lepas tu nak bubuh tu duduk. Sunnah Nabi SAW. Doa yang Nabi baca. Ya Allah, jadikanlah pakaian ini menutupi aibku. Aib ni maksud dia kehormatan kita lah. Ya Allah, jadikanlah pakaian ini menutupi aib aku. Jadi apa juga cacat celah aurat kita akan Allah Ta'ala tutup. Dan kita selesa serta senang untuk berpakaian menutup aurat. Kita tak adalah teringin nak pakai lagu-lagu yang orang nak pakai tu nah. Sebaliknya kita akan sentiasa malu andainya sebahagian daripada aurat kita terbuka ataupun dilihat oleh orang asing ataupun dalam bahasa yang kita sebut ajnabi. Allah Ta'ala kata sebenarnya hampa ni memang bertelanjang. Aku bagi rezekikan pakaian. Minta dekat aku bagi. Minta pada Allah. Setiap kali kita pakai baju. Agar pakaian yang kita pakai hari ni tak tuntut di akhirat pada kita. Dah lah baju kita berlambak tu jenuh nak jawab tu dah. Baju yang 2-3 almari
Raya baru ni beli pula. Tak raya tu sudah pakai tak apa habis kan, tak apa nak beli raya. Raya baru ni beli lagi. Dia keluar main fashion lain. Kan? So main fashion lain beli pula. Jenuh nak jawab tu. Ajak dia sama-sama berdoa nak. Ketika mana kita menyarungkan pakaian. Minta kepada Allah Ta'ala agar pakaian itu menjadi tutup kepada keaiban kita. Allah Ta'ala kata, minta dekat aku. Akan kuberikan pakaian kepada kamu. Kata Allah lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu berdosa malam dan siang. Dan akulah yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mohonlah keampunan padaku, akan aku ampuni sekalian kamu. Allah kata kat kita, hampa ni semua berdosa. Semua hampa buat dosa, betul? Memang kita buat dosa. Setiap hari kita buat dosa. Mintalah padaku. Minta keampunan. Seringan-ringan lafaz istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Seringan-ringan lafaz istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Aku nak kembali kepada engkau. Ha? Ataupun sesempurna lafaz istighfar iaitu penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastatun. Dan seterusnya. Sampai habis. Itu sesempurna istighfar. Penghulu bagi segala istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya suci diri dia daripada dosa. Yang pertama, keduanya segala hajatnya akan dimakbulkan. Nah, dia dijamin tidak akan papa ke dana. Dia dijamin mati dalam iman. Dia dijamin selesai segala masalah. Orang yang rajin beramal dengan istighfar. Tak kiralah sama ada seringkas-seringkas istighfar hingga kepada penghulu segala istighfar. Amalkanlah. Nah, amalkanlah. Bolehlah nak bawa waktu-waktu bila. Nah, diselang-seli dengan selawat ke atas Nabi SAW. Kata Allah lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak dapat menyampaikan kemudaratan kepadaku, tetapi kamu hendak mendatangkan kemudaratannya kepadaku. Dan kamu tidak juga dapat menyampaikan manfaat kepadaku, tetapi kamu hendak memberikan manfaat kepadaku. Apa maksud Allah ni? Wahai hamba-hambaku, hampa ni tak boleh datang mudarat pun dekat aku, hampa ni tak boleh bagi manfaat pun dekat aku. Okey, kita tengok. Kalau kita semayang ke, kalau kita tak semayang ke, Allah rugi tak? Allah Ta'ala tak rugi. Kalau kita puasa ke, kita tak puasa, Allah rugi tak? Allah tak rugi. Dia perintah je. Dia datangkan hukum. Hampa buat sekian-sekian. Masuk waktu ni hampa semayang. Hang tak mahu semayang. Aku tak rugi tak mana. Dia kaya. Nah, hang lah rugi. Aku bagi. Sebulan-bulan Ramadan. 12 bulan aku bagi kepada kamu. Sebulan je aku suruh puasa. Hampa tak mahu puasa. Hampa curi-curi makan. Hampa curi minum. Kadang ada buat secara terang-terang. Nah, aku rugi tak? Allah rugi tak? Allah Ta'ala tak rugi. Sedikit pun tak dapat kemudaratan tu pada Allah. Tengok aku tak puasa. Pada muka Allah aku tak puasa. Tak pada muka Allah kan? Pada muka hang lah. Ha? Allah Ta'ala rugi tak? Tak rugi. Kita buat amal ibadat sampai tak lena. Allah Ta'ala untung tak? Dia tak untung. Itu dia kata, hampa ni mudarat pun hampa tak boleh bagi kat aku. Manfaat pun hampa tak boleh bagi kat aku. Sebab aku yang nak bagi kat hampa semua. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ha? Tak boleh bagi mudarat apa yang ada di langit dan di bumi. Sebab Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Hampa tak boleh buat apa kat aku. Kalau hampa buat benda jahat, dapat ke hampa. Kalau hampa buat benda baik pun dapat ke hampa. Itu maksud Allah. Ha? Kami hari ini tak semayang. Semua tak semayang. Pada muka siapa? Pada muka hampa lah hampa tak semayang. Tak nak kena, lempak dalam neraka. Ini kata Allah. Satu apa pun tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Wahai hamba-hambaku, andainya orang-orang yang terdahulu
daripada kamu dan orang-orang yang terkemudian daripada kamu, manusia serta jin sekaliannya berada dalam keadaan takwa sebagai seorang lelaki yang paling takwa hatinya, hal itu tidak akan menambah sesuatu apapun dalam kerajaanku. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, daripada di kalangan yang paling awal sekali. Siapa yang paling awal? Nabi Allah Adam alaihissalam. Hingga sampai yang terakhir, manusia yang terakhir hidup di muka bumi. Tak tahulah siapa dia. Nah, di kalangan jin, kata Allah. Hampa himpun semua manusia yang awal hingga akhir, di kalangan jin semua, kumpul hampa semua dengan penuh ketakwaan, sikit pun tak tambah kerajaan aku. Kita tengok kalau dalam satu company, kalau dia ramai pekerja, oh kita kata company ni besar, dia paling untung banyak pasal pekerja dia ramai. Nah, mereka proaktif, productivity, bagus kan? Sebab apa? Sebab dia punya kilang dia besar, pekerja dia ramai, mesin dia banyak. Allah ni, kerajaan dia maha besar. Hamba dia, semua dia punya. Tapi kata Allah, kalaulah semua hamba ni buat ketakwaan, sikit pun tak tambah manfaat pada kerajaan aku. Kata dia lagi, wahai hambaku, andainya orang-orang yang terdahulu di kalangan kamu, ini daripada Nabi Adam, dan kemudian daripada kamu di kalangan manusia dan jin, berada mereka itu dalam sejahat-jahat hati seorang lelaki daripada kamu, hal itu tidaklah mengurangkan apapun daripada kerajaanku. Kalau hampa buat baik ke, kalau hampa buat jahat ke, sikit pun tak bagi bekas pada kerajaan aku. Tunggu. Kita buat baik pun dapat kat kita, kita buat jahat pun dapat kat kita. Adakah dapat pada Allah? Tak dapat. Pasal apa tak dapat pada Allah? Allah dia kaya, dia tak mau dekat kita. Dia tak berhajatkan pada kebaikan kita. Dia cuma nak tengok aja kita nak buat baik nak mana. Kalau hang buat baik pun dapat kah? Kalau hang buat jahat pun dapat kah? Himpun semua makhluk di atas muka bumi ni, kita semua-semua pakat-pakat buat jahat. Apa nak jadi kat Allah? Rugi tak dia? Rugi tak? Dia takkan rugi. So, dia kata sikit pun tak kurangkan kerajaan aku. Kata dia lagi, wahai hamba-hambaku, andainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di kalangan jin sekaliannya berdiri pada satu padang, lalu memohon kepadaku, kemudian aku kurniakan setiap orang akan permohonannya, hal itu tidaklah mengurangkan apa yang ada di sisiku, melainkan hanya sebagaimana apa yang dikurangkan oleh jarum apabila dimasukkan ke laut. Ini dia kata lagi dekat kita. Allah Ta'ala kata dekat kita, wahai hamba-hambaku, kalaulah hampa kumpul seluruh makhluk daripada Nabi Adam sampailah makhluk yang terakhir di kalangan jin dan manusia, himpun hampa semua. Hamba minta dekat aku. Minta apa juga. Macam baru ni lah rakyat Malaysia duk kerja minta KWSP. Berapa lama kerajaan tangguh fikir nak bagi. Mula tak mau bagi, tak mau bagi, tak mau bagi. Akhirnya dekat-dekat nak raya dia bagi. Pakat-pakat raya lah dengan 10K. Berapa hari sangat lah. Tu pun kerajaan baca. Kerajaan terpaksa tanggung kerugian begini. Dia baca berbilion-bilion rugi. Sebab kerajaan kita tak besar. Bukan kerajaan Allah. Tu pun yang kerja yang ada simpanan KWSP je yang boleh buat pula. Ayah tak kerja, ayah suri surah rumah ni, tak ada jugalah. Kan? Tapi kata Allah, hampa semua sekali kumpul ni di kalangan jin dan manusia, daripada manusia yang awal hidup sampai yang akhir, semua minta kat aku. Allah Ta'ala nak jatuh miskin tak kalau kita semua minta kat dia? Tak jatuh miskin, tu dia kata. Aku dikaya. Dia tu maha kaya. Bahkan kalau hampa minta dekat aku, tak kurang sikit pun. Ibarat dia macam kita ambil jarum. Tahu kan jarum, bukan jarum peniti. Jarum jahit baju. Jarum jahit baju dia ada lubang kan? Lubang jarum tu halus kan? Kena hak yang umur-umur macam saya, atau mungkin macam puan-puan hak yang kelabu ni. Suruh cucuk jarum, jangan bagi pakai cermin mata. Lusa pun belum tentu masuk dalam lubang tu. Kita dah tenang betul-betul dah. Aku rasa nak masuk, siap tapi tak lah. Saya dah kena ke lain. Punya jilat lah benang tu, daripada keras sampai basah.
Potong pula lain bagi kerah. Tidak pula. Bubur pula tak masuk. Dia nak hamba Allah Ta'ala nak cerita ni sebuah halusnya lubang jarum tu. Ibaratkan Allah Ta'ala punya kaya ni, jarum tu kita. Ambil jarum tu rendam dalam air laut. Angkat air yang duduk dalam lubang jarum tu. Korang tak laut. Jadi pergi rendam dalam jarum tengok korang. Air laut. 500 liter korang. Nah, berapa tan dia korang? Korang tak? Tak korang. Itulah ibarat Allah Ta'ala. Kalau hampa semua sekali berkumpul di atas muka bumi ini, di kalangan jin dan manusia, kalau hampa minta dekat aku korang tak? Aku tak korang, tak jatuh miskin pun. Kalau hampa sungguh, kita nak minta. Hari ni anak dia mak main pinjam sat. Dia kan pinjam. Pinjam sat RM10. Lepas raya ni tak ada modal. Habis punya orang-orang. Dia bagi. Esok main pula. Mak main RM10. Dia bagi. Lusa main pula. Hang kerak dah ni. Alah lagi tak cukup bulan. Alah dia nak kadang. Esok ni hang dapat tak bayar. Dah tentu. Kalau bayar pun separuh. So dia labur lain. Dia bayar separuh tu pun bukan bayar hutang. Pelaburan dia nak ambil pula. Kita ni kalau orang minta dekat kita, sangat-sangat minta kita marahkan. Tapi Allah kata aku suka. Mintalah dekat aku. Allah suka kita minta kat dia. Minta. Fad'uni astajib lakum. Saya ambil masa perempuan ni Lebih masa tak apa Hadis ni panjang Mesti lama tu. Okey. Lepas tu kata Allah lagi, kalau nak minta, jangan minta secara terperinci, dia meluat. Apa secara terperinci? Okey. Ya Allah, aku nak rumah. Aku dah nak rumah 2 tingkat. Dalam rumah tu ada peti air 5 pintu. Ada lampu macam ni. Ada sofa macam ni. Dia meluat kita minta macam tu. Kita meluat tak? Kita lagi meluat lah. Dah aku kata hamba minta. Minta lah. Tapi agak-agaklah berilah perlindungan kepada aku. Lindung daripada hujan jadilah. Kan? Ya Allah, aku nak kereta. Aku tak mau Myvi. Aku tak mau kancil. Aku nak BMW. Sport ring dia macam ni. Color dia macam ni. Cushion dia macam ni. Allah paling meluat kalau kita minta macam tu. Walhal dia kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak minta pada Allah, minta syurga. Minta syurga pada Allah. Syurga tu lebih hebat daripada rumah banglo. Syurga tu jauh lebih hebat daripada kenderaan. Tak? Minta paling besar sekali. Allah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan orang-orang yang baik. Minta syurga terus. Tak suruh minta merepek-repek. Aku nak ada rumah, aku nak gitu, aku nak yami. Dia menyampuk. Dia meluat. Tapi dia suruh minta. Dan satu lagi kata Allah, aku paling meluat bila hamba aku ni minta dekat aku. Ya Allah, lama dah minta ni. Tak dapat-dapat awak, tak lagi-lagi. Bila nak bagi ni, ya Allah. Dia memang menyampah. Kita kalau nak minta dekat Tuhan kita, dekat pencipta kita, jangan minta bagi dia meluat. Tak bagi langsung. Lama dah aku minta sampai tak larat dah minta. Naik fras tak dapat-dapat. Minta. Dia akan bagi. Cuma kalau bukan di dunia, dia akan bagi di akhirat. Tapi dia akan bagi. Sebab dia kata, astajib lakum. Aku nanti bagi dekat hamba. Itu pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian, yang terakhir sekali, wahai hamba-hambaku, hanya saja amalan kamulah yang aku kirakannya untuk kamu. Kemudian aku sempurnakannya kepada kamu. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapat selain daripada yang demikian itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada penutup hadis kursi ini, dia kata, wahai hamba-hambaku, dia kata, segala amalan kamu, apa amalan yang kita buat ni, segala jenis amalan kebaikan yang kita buat ni, Allah yang kira. Kita ni boleh habaq, aku semayang,
Awal tadi aku sembahyang tahajud berapa rakaat. Diikuti dengan syuruk 2 rakaat. Diikuti dengan duha 4 rakaat. Kemudian aku pergi mengaji. Kemudian aku balik. Aku buat zawal. Dan kemudian aku qabliyah ba'diyah 4 rakaat, 4 rakaat. Aku sembahyang fardu. Terus saya kira. Kata Allah, aku kira. Aku yang menghisapkan kamu. Dan aku bagi balik dekat kamu. Dia tak ambil pun. Hamba dah sembahyang sampai ke matu kepala-kepala pun. Dia bagi dekat kita balik. Nah, dia nak buat apa? Dia kaya. Yang kaya, yang maha kaya tidak berhajat kepada kita yang miskin. Nah, jadi kata Allah, siapa yang buat baik, dapat kat dia lah kebaikan. Jadi, kalau kata dapat kejahatan, kadang-kadang kita punya buat baik lah, kita tak perolehi kebaikan yang kita buat. Kita memperolehi kejahatan. Maksudnya kita diuji. Aku punya jagalah, tiba-tiba nak kena juga ni. Jadi juga hak yang tak mau. Ha? Kalaulah terjadi kepada diri kita, jangan mencela. Okey, macam kita sakit. COVID baru ni lah. No? Baru ni apa hampir kelar dia ada lagi kan? Kerajaan ni pesan. Dia boleh dielak dengan jaga SOP, pakai pelitup muka, cuci tangan, dengan hand sanitizer. Punya cuci sampai kering, tapak-tapak tangan. Sampai melupas. Sampai nipis. Hingga duk cuci tu je. Punya pakai sampai membelang muka-muka. Tak? Doktor dia kena. Nak marah tak? Janganlah marah. Marah. Aku punya jaga sampai lagu ni. Kena juga. Ya? Balik nak rumah pergi beli barang. Suruh anak pergi beli barang. Anak bawa balik. Tak bagi masuk lagi barang nak rumah. Siap sembok dulu dia nak. Baru boleh masuk sembok dengan segala sayak-sayak sari beg-beg plastik. Siapalah suruh. Tengok-tengok dia kena. Anak marah ke orang kah? Kata Allah. Ketika mana kamu sedang berusaha melakukan kebaikan. Kadang-kadang aku hantar ke kecelakaan. Ujian. Terima. Aku terima ya Allah. Aku dah berusaha sebaik mungkin. Seandainya engkau beri, Alhamdulillah. Jangan sesekali mencela. Sebab apa dia kata? Kerana yang mencela itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau apa hang cakap tak elok tu, dia akan lekat pada dirimu sendiri. Iaitu dosa yang tercela serta berkekalan. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam. Yang kesimpulan hadis tu boleh baca sendirilah, no? Dia kata ammai yajibu an yadhar. Tidak ada orang lain yang dapat memberi kemudaratan melainkan hanya Allah sahaja yang boleh memberi kemudaratan kepada kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Saya ambil masa puan-puan ni. Ini lebih 20 minit nah. Minta maaf. Halalkan. No? Tak apa nah? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan ada rezeki. Kita sambung hadis yang ke-25. Ada soalan nak tanya tak? Ya, silakan. Okey. Okey, betul kan? Nabi makan lauk tak campur dengan garam. Nabi dia memang dalam lauk dia tak bubuh garam. Tapi dah angkat nak makan baru dia bubuh garam. Baginda akan selam jari dia dengan jari manis dia. Masuk dalam bekas garam. Dalam satu ruas dia akan jilat dulu. Dia hisap dulu garam tu. Dia hisap dulu garam tu. Lepas tu baru dia makan makanan dia. Tapi kita kena faham. Hidangan Nabi bukan macam hidangan kita hari ni. Yang berjenis-jenis. No? Satu-satu je hidangan dia. Kalau baginda ada roti, pecah dengan sup tu dah cukup cantik. Kerana tak ada apa, roti dengan cuka saja. Untuk penyedap rasa, baginda akan celup garam. Tapi kita hari ni tak boleh buat macam tu. Pasal, lauk 3-4 jenis. Kena hampuk lah sekali lagi. Awak mohon tak kerti garam ke? Nak kami ikut sunnah Nabi. Kami ikut sunnah Nabi. Memang dia makan garam. Sebab garam ni sebenarnya dia adalah penawar. Mineral paling tinggi. Cuma kita ikut sunnah Nabi tak buah garam. Kita tak ikut sunnah Nabi cara makan. Nabi tak pernah makan lauk yang banyak. Dan Nabi tak pernah makan sehari 2 kali. Nabi makan sehari sekali je.
Kita berkali-kali kita makan. Kali makan tawak hebiak. Amboi tawak hebiak ah. Ha? Buang pula garam. Masin piang. Macam-macam lah. Memang Nabi tak pernah bubur garam di dalam makanan. Tapi Nabi terus bubur dalam makan dia. Dia terus makan. Dengan jari kelingkin. Okey, ingat balik. Saya ingat dulu-dulu orang buat kenduri hak jenis beridang ni akan ada satu pirin. Dia pun nanti bubur garam kan. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu. Kalau kita pergi makan kenduri kan kita ikut kenduri-kenduri Ada garam, tidak? Sunnah tu. Sunnah. Nak celup dulu garam, makan dulu garam tu. Sudah. Dia akan, kalau kata ada racun dalam badan kita ni racun lah ni, toksik lah. Dia akan mencernakan toksik tu. Makan garam dulu. Lepas tu tahu tak, Yahudi buat fitnah kat garam. Makan garam banyak, darah tinggi. Dah makan sampai tak mau. No? Berlebih-lebihan apapun bersederhana dalam pengambilan makanan. Wallahualam. Ada soalan lain? Ya. Kita tak cuci kemaluan kita. Okey, baik. Kita perempuan ni, kita ada kemaluan. Kemaluan kita yang disebut macam kitab. Bila kita duduk, dia terbuka. Bila kita berdiri, dia tertutup. Okey? Itu kemaluan. Depan dan belakang. Kubul dan juga dubur. Okey. Untuk perempuan, dia ada secair. Yang kita sendiri berasa bila dia keluar. Kita rasa lembab-lembab. Kita rasa melekit-melekit. Itu bermakna dia keluar. Tapi kalau kita tak rasa, kita rasa kering selesa. Adakah setiap kali kita nak bersolat, kita nak kena pergi cuci? Tak payahlah. Terus saja. Tambahan pula kalau kita wuduk lah, jenis tahan. Dari Zuhur boleh tahan sampai ke Asar. Kan? Lepas tu dia tak rasa pula apa-apa kehadiran yang tak selesa pada bahagian kemaluan. Boleh tak dia pergi semayang terus? Pergi semayang terus. Kalau dia kata, kena pergi cuci, nak cuci. Apa benda dah cuci? Kan? Kita sebelum beruzuk tadi, kita cuci dah. Kan? Kita dah pakai elok-elok, kita tak rasa pun. Orang nak suruh, nak pergi basuh. Buat apa benda yang ada bersih. Membazir nama dia. Jadi boleh tak pergi semayang terus? Ya, silakan. Silakan. Tapi kalau kita rasa ada lembab-lembab dia, ada licin dia, ada melekit dia, maka itu wajib kita pergi basuh. Kalau tidak, tak payah. Takkan tak faham, takkan tak reti rasa lembab dengan kering kot. Kan? Tua dah kot. Kecuali kalau hilang deria rasa. Wallahualam. Okey, lagi satu. Pada bahagian wanita ni dia, kebersihan pada bahagian wanita ni dia, kita kata banyak kerja sikit lah kan. Kita ada bahagian celah-celah, ada pelipat-pelipat nah. Kita gosok sampai kita tak rasa licin dia. Kita rasa kesat. Kita gosok sampai kita rasa kesat. Yakinlah benda tu dah bersih. Tapi kalau selagi dia rasa belendia, dia tak bersih lagi. Kita gosok-gosok sampai kita rasa kesat. Okey, jamin dia dah bersih. Kemudian kita hentikan. Jadi kadang-kadang kita dengar dia gosok. Cukup. Apa dia lah tak sudah. Kita hadap tunggu ni jenis terbakar. Tu membazir. Saudara syaitan tu. Syaitan nanti kata apa? Tak cuci lagi. Tak cuci lagi. Dia keluar pula. Tak cuci lagi. Dia rasa pula. Sampai lama dia duduk dalam tu. Tu syaitan punya kerja. Jangan layan sangat lah. Jangan layan sangat. Allahuakbar. Ada soalan lain? Tak ada, Tak ada. Minta ampun, minta maaf semua. Minta ampun, minta maaf semua. Dengan sebab saya ambil masa lah. Saya ambil masa setengah jam ni hari ni. Jadi insyaAllah, minggu depan kita masih lagi dalam Syawal. Bawa lah mai kuih raya seorang sikit. Kita buat majlis
Majlis Hari Raya dah. Minggu depan boleh dah. Kita buat dalam dewan ni. Ya. Ayah, silakan. Bapa nak buat korban untuk anak, boleh. Oh, dia tak buatkan diri dia. Utamakan diri dia dulu. Utamakan diri dia dulu, lepas tu baru boleh buatkan anak. Buatkan diri dia dulu. Ni raya korban nak main dah ni. Okay, habis dulu nak. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Wansyur alaina rahmatak. Wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.